Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita Sains Tingkatan 2 Bab 1 Biodiversity. Jadi kita akan tengok satu persatu bermula dengan apa yang dimaksudkan dengan biodiversity dalam topik ini. Okey. Baik, dalam subtopik biodiversity ni, hari ini kita akan fokus kepada topik 1.1 iaitu kepelbagaian organisma. Apa maksud organisma? Okay, organisma adalah benda hidup. Okay, jadi benda hidup apa contohnya? Haiwan, tumbuhan, okay, dan juga mikroorganisma seperti bakteria. Okay, jadi semua itu adalah ciri-ciri benda hidup. Yang kita panggil juga benda hidup ini adalah organisma. Okay, jadi hari ini kita nak belajar tentang kepelbagaian organisma. Okay, jadi Malaysia ni, negara kita ni adalah antara negara yang bertuah. Sebab apa? Sebab kita berada di kawasan iklim khatulistiwa. Kalau bumi kita ni, sfera, kita tengok di mana kedudukan negara kita Malaysia ni, negara kita berada di tengah-tengah garisan khatulistiwa, berhampiran garisan khatulistiwa. Jadi negara kita menerima hujan dan juga cahaya matahari yang sangat banyak. Okay, jadi ciri-ciri ini, cahaya matahari dan juga suhunya yang sesuai dan juga hujan yang banyak, ini membuatkan negara kita dikenali sebagai negara mega biodiversity. Mega tu maksudnya sangat banyak. Biodiversity, bio bermaksud benda hidup, organisma yang banyak dan kepelbagaian. Maksudnya negara kita mempunyai tumbuh-tumbuhan yang pelbagai, haiwan jenis-jenis yang sangat banyak pelbagai. Okay, berbanding negara-negara di iklim yang berlainan, iklim sejuk contohnya. Okay. Kemudian kita tengok juga negara disebabkan iklim khatulistiwa tadi sangat sesuai untuk tumbuhan dan juga haiwan hidup di negara kita. Kita panggil ia sebagai tempat yang sangat sesuai, habitat tempat tinggal yang sangat sesuai untuk organisma-organisma ni lah. Okay, so kita tengok juga apa maksud biodiversity. Okay, macam cikgu cakap, bio adalah organisma, benda hidup. Okay, sama ada mikroorganisma. Okay, yang awak pelajari semasa tingkatan 1, Euglena. Okay, itu semua adalah contoh-contoh lah. Bakteria, kan, contoh-contoh mikroorganisma yang ada di bumi kita ni. Okay, haiwan atau tumbuhan juga benda hidup kita panggil sebagai organisma. Okay. Jadi biodiversity ini, kepelbagaian organisma ini, dia wujud disebabkan ada banyak jenis habitat dan cuaca. Okay, contohnya di Malaysia ni, iklim khatulistiwa ada banyak jenis habitat di dalam tanah, di dalam air pula ada air tasik, air sungai, air laut, kan. So ada banyak jenis habitat. Dan organisma ini, haiwan-haiwan dan juga tumbuhan ini disebabkan oleh banyak jenis habitat ni, dia akan menyesuaikan badan dia mengikut kawasan dia yang hidup. Okay, contohnya di kawasan panas, okay, biasanya haiwan ini kulit dia nipis ataupun dia tidak berbulu ataupun berbulu sangat nipis. Kalau di kawasan yang sejuk, habitatnya, okay, haiwan ini biasanya mempunyai kulit yang tebal, lemak yang tebal dan juga berbulu tebal. Okay, jadi maksudnya dia menyesuaikan diri dengan keadaan badan dia dan juga habitat dia, tempat tinggal dia. Okay. Okay, so apa kepentingan biodiversity ni? Kenapa bagus banyak jenis hidupan di kawasan tersebut? Okay. Jadi biodiversity ini adalah satu khazanah dan warisan yang sangat bernilai dan harus dikekalkan. Contohnya habitat di dalam laut, di dasar laut. Kalau kita lihat di dasar laut, ada pelbagai jenis warna, ada pelbagai jenis hidupan, dan tidak semua kawasan mempunyai habitat yang pelbagai seperti itu. Okay. Jadi kita tengok sumber makanan. Kenapa perlunya pelbagai jenis hidupan dan tumbuhan sebagai sumber makanan untuk kita?
Okay, contohnya kita di Malaysia, kita ada pelbagai jenis makanan yang sesuai untuk diri kita. Contohnya kita ada ayam, kita makan juga daging, kita makan juga ikan, kita makan juga nasi, kita makan juga mie, kita makan juga jenis-jenis makanan daripada gandum. Okay, contohnya tepung, okay, kuih muih, kan, buah-buahan yang pelbagai, kan, disebabkan oleh negara kita yang sesuai untuk pelbagai jenis hidupan ini. Berbeza dengan negara-negara yang beriklim sejuk contohnya. Mereka lebih banyak makan contohnya makanan yang berasaskan gandum, makanan yang berasaskan lemak susu. Okey, contohnya cheese. Okey, ada negara yang lebih banyak makan makanan ikan sebab tak banyak sumber lain. Ada negara yang lebih banyak makan daging, contohnya di zon panas contohnya yang hidup di padang pasir. Okey, dia lebih banyak makan daging. Okay, dia lebih banyak makan susu, itu sumber protein dia. Tapi kita di Malaysia, kita ada pelbagai jenis makanan daripada tumbuhan dan haiwan sebab banyaknya biodiversity yang ada di negara kita. Okay. Contoh lain adalah untuk keseimbangan alam, kepentingan biodiversity ni. Okay, jadi contohnya ada tumbuh-tumbuhan kita yang dia perlu membiak dengan bantuan haiwan lain. Okay, contohnya bantuan apa? Bantuan lebah ni. Okay, lebah yang dalam gambar ini dia akan mengambil madu. Okay, apa yang dibantu tumbuhan tu? Tumbuhan itu akan melekatkan debunganya pada lebah, kaki lebah ni. Jadi lebah ini akan pergi kepada pokok lain dan dia akan didebungakan. Jadi dia akan menghasilkan generasi yang baru, generasi tumbuhan yang baru dengan bantuan lebah ni. Itu antara kepentingannya lah. Kepentingan lain disebabkan negara kita kaya dengan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan dan banyak jenis kawasan yang ada sangat menarik untuk dijadikan kawasan rekreasi. Contoh sekarang orang-orang Malaysia banyak mula buat hobi bercamping, piknik ataupun hiking di kawasan hutan, di kawasan yang mempunyai sungai. Ada juga yang pergi ke kawasan pantai. Jadi negara kita ni ada pelbagai tempat rekreasi disebabkan oleh banyaknya biodiversity di Malaysia. Okay. Contoh lain disebabkan banyaknya tumbuh-tumbuhan di Malaysia ini, banyak tumbuh-tumbuhan ini sebenarnya membekalkan khasiat yang tinggi. Kan, yang dijadikan herba, yang dijadikan ubat-ubatan komersial, yang dijadikan produk kosmetik, kan? Malah awak makan sayur-sayuran yang hari-hari ini berbeza. Ada tiap hari makan bendi, ada yang makan sayur kangkung, sawi, ulam-ulaman, kan? Semua itu membekalkan khasiat kepada tubuh badan kita. Tak semua negara di dunia ini mempunyai kelebihan macam negara kita. Okay? Ada yang hanya perlu mengimport tumbuh-tumbuhan tu, sayur-sayuran tu daripada negara luar. Okay? Jadi kita sangat beruntung sebab kepelbagaian ulam-ulaman, sayur-sayuran, buah-buahan ini juga membekalkan khasiat dan khasiat ubat-ubatan kepada kita. Okay? Kemudian kita tengok juga bahan mentah. Kan, disebabkan negara kita banyaknya kayu-kayu hutan yang bernilai, kayu-kayu hutan ini juga menjadi produk untuk dijual. Okay? Sebab apa? Kayu ini penting untuk membuat contohnya bangunan, untuk membuat peralatan muzik, perabot. Okay? Jadi kayu-kayu ini sangat mahal dan ada yang kita ekspor ke luar negara mendatangkan hasil kepada negara. Okay? Kemudian juga biodiversity disebabkan Malaysia ini banyaknya mikroorganisma di dalam tanah, di dalam air, tasik, sungai dan sebagainya. Sebenarnya kita banyak mikroorganisma sebab keadaan cuaca yang sesuai. Kan? Jadi saintis kebanyakannya mengkaji mikroorganisma ini dan pengetahuan ilmu itu akan ditafsirkan menjadi teknologi yang baru. Jadi itu kepentingan lah. Okay, pengurusan biodiversity secara berkesan. Okay, jadi memang tak nafikan kawasan negara kita banyak hutan yang kayu-kayunya sangat bernilai. Okay, kita penting juga untuk menggunakan kayu itu untuk membina bangunan dan alat-alatan lain.
Tetapi jika kita tidak kawal, habis hutan di negara kita, habis hutan, habislah tumbuh-tumbuhan, maka habislah haiwan-haiwan habitat mereka. Jadi mereka pun haiwan ni akan mati disebabkan ketiadaan sumber makanan, tiada tempat untuk dia tinggal, dia akan mati dan pupuslah. Okey. Jadi sebab itu penyahutanan ini perlu dikawal. Dikawal bukan bermaksud kita tak ambil langsung, tapi kita ambil dalam jumlah yang dikawal setiap tahun. Okey. Okey, antara kaedah-kaedah untuk memelihara dan memelihara biodiversity ini adalah mengharamkan pembunuhan atau pemberdagangan haiwan dan tumbuhan endemik yang terancam melalui Akta Perlindungan Hidupan Liar. Okay. Melindungi habitat dengan mewujudkan taman negara, taman laut, hutan simpan, sanctuary hidupan liar. Biasanya kawasan yang kita dah wartakan ini, di dalamnya dia akan dijaga oleh pegawai perhilitan, pegawai hutan. Okay. Bermaksud kita tak boleh masuk secara mudah dan segala haiwan di dalam itu tidak boleh diburu. Okay. Tak boleh tangkap haiwan dalam hutan simpan, tak boleh memancing. Kalau memancing pun dibenarkan hanya beberapa jumlah sahaja yang dibenarkan dan tak boleh dibawa keluar. Contoh di taman negara kita boleh mancing di situ, tapi ikan-ikan tu kita tak boleh bawa keluar. Okey. Itu contohnya lah untuk kawalan. Ini contohnya antara haiwan dan tumbuhan yang terancam endemik di Malaysia. Okay, jadi kita akan buat beberapa program, contohnya penanaman semula, penghutanan semula. Untuk penyu pula yang terancam di pantai timur, kita akan buat biasanya adalah pusat penetasan penyu. Kan? Jadi bila penyu tu bertelur, kita akan segera ambil penyu, telur penyu tersebut dan kita simpan di dalam pusat penetasan penyu. Kita tunggu sehingga waktu dia menetas. Kemudian kita akan lepas dan dia kembali ke laut. Jadi biasanya pemburu telur ini dia akan ambil telur yang baru dikeluarkan oleh ibu penyu dan biasa dia akan jual. Okey, untuk dimakan, okey, untuk tujuan perubatan dan sebagainya. So kita tak nak begitu, kita nak tetaskan dia dengan selamat supaya jumlah dia bertambah. Okay, kemudian kita nak tengok juga apa maksud spesies endemik. Okay, spesies endemik ini bermaksud spesies yang hidup berkelompok dalam kawasan atau habitat tertentu sahaja. Okay, dia tak ada di semua kawasan. Dia hanya ada di kawasan yang tertentu. Contohnya, apa dia? Contohnya gambar macam cikgu cakap ni, harimau Malaya. Cikgu tengok seterusnya. Bunga pakma ataupun kita panggil bunga rafflesia, dia hanya tumbuh di hutan hujan, setakat ini dijumpai di Malaysia. Okey. Dan tak ada di, contohnya dekat Vietnam, tak ada dekat apa? Dia hanya ada di Malaysia dan beberapa tempat di Indonesia di kawasan ini. Jadi bunga rafflesia ini adalah bunga yang dikategorikan sebagai bunga terbesar dan terbusuk di dunia. Okey. Jadi dia hanya ada di sini. Itu yang kita panggil tumbuhan endemik. Okey, maksudnya hanya di kawasan tertentu saja. Kalau awak cari bunga pakma ni di London ataupun di Spanyol ataupun awak cari di Amerika Syarikat, tak ada, tak wujud di sana. Dia hanya tumbuh di kawasan iklim khatulistiwa ni. Periuk kera pun sama juga. Okay, periuk kera yang biasanya kalau musim perayaan dibuat lemang periuk kera kan. Tapi sebenarnya dia adalah spesies yang terancam. Okay. Penyu belimbing, penyu yang berbentuk seperti bujur belimbing ni, okay, hanya wujud di kawasan negara kita dan dia sangat terancam, dah banyak dah hampir pupus kan. Jadi kita sangat memelihara penyu ni lah. Okay. Harimau Malaya.
Harimau Melaya ni kalau awak cari di negara-negara lain tak wujud kecuali di zoo mereka. Okey, harimau Melaya ni dia sebenarnya hanya hidup asalnya di hutan negara kita. Kan, dan ada beberapa juga di memasuki Thailand dan juga Indonesia, kan, di Sumatera. Jadi harimau Melaya ni sebenarnya asalnya di sinilah, di Malaysia. Jadi sebab itu kita panggil dia haiwan endemik, dia tak ada di negara lain. Gajah pygmy, gajah kerdil ni hanya wujud di Borneo. Gajah ni berbeza dengan gajah di semenanjung Malaysia. Gajah di semenanjung Malaysia besar. Gajah di Afrika pula sangat besar, tinggi besar. Okay, tetapi gajah pygmy ni dia kaki dia pendek, dia kerdil. Kan? Jadi dia hanya wujud di kepulauan Borneo tu. Okay? Sabah, Sarawak, Kalimantan, Indonesia. Kan? Jadi ini kita panggil sebagai haiwan endemik. Dia tak ada di negara-negara lain. Dia hanya di kawasan-kawasan tertentu saja. Okay, jadi pemeliharaan biodiversity ini kita bahagikan kepada dua jenis. Pemeliharaan in situ dan pemeliharaan ex situ. Okay, jadi kita tengok apa itu in situ. In situ itu adalah pemeliharaan atau kita jaga haiwan dan tumbuhan di mana? Di kawasan habitatnya sendiri. Contohnya taman negara, hutan. Hutan. Kita simpan hutan tu dan haiwan-haiwan tersebut di dalamnya kita jaga. Maksudnya di dalam kawasan hutan lah habitat asal dia. Okay. Manakala pemeliharaan ex situ pula, kita kekalkan haiwan tersebut tapi di luar habitat dia. Contohnya kita ambil haiwan yang sedang, contohnya orang hutan ni lah. Kita ambil, kita masukkan dia dalam zoo. Ya, zoo negara, taman botani. Kita jaga dia dalam zoo tersebut. Itu kita panggil ex situ. Okay. In situ maksudnya dalam habitat, contohnya dalam hutan kita jaga. Ex situ maksudnya kita ambil, kita keluarkan, kita masuk dalam pusat-pusat pemeliharaan. Okay, maksudnya dia tidak berada di habitat yang asal. Okay, itu saja cikgu rasa. Sampai di sini saja penerangan cikgu tentang topik 1.1 biodiversity. Terima kasih.